Okey, selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua guru, semua pelajar yang dikasihi. So, kita akan bincang sikit tentang soalan seroto. Soalan seroto untuk persediaan. Okey, bagi soalan seroto SPM kita. So, tujuan kita sesi ini adalah untuk membuat persediaan bagi menjawab soalan seroto. So, cikgu adalah cikgu Ding Hye Sun dari SMK Donghua. So, di sini cikgu ingin kongsikan sikit nota dengan pelajar dengan harapan pelajar dapat membuat persediaan yang lebih mantap dalam menguasai bahagian B kertas 2 ini. Nah, kita akan fokus kepada nota ringkas dari setiap bahagian dalam topik ini untuk persediaan menjawab soalan seroto. Nah, ini adalah bahagian untuk geografi tingkatan 4. Kita ada dua bahagian, satu ialah tingkatan 4, satu ialah tingkatan 5. So, kita akan mula dengan bahagian 4, tingkatan 4 terlebih dahulu. Okey, sekarang kita akan tengok tentang seroto bumi ini. Nah, kalau tengok gambar raja, cikgu harap semua pelajar dapat ingat tentang nama-nama bagi setiap bahagian seroto bumi ini. Kita ada kerak bumi, mantel dengan teras bumi. So, untuk setiap bahagian itu, cikgu harap pelajar mesti ingat tentang ejaan dia. Dan apakah sifat bagi setiap bahagian itu. Saya rasa nota ini adalah dapat membantu pelajar. Contohnya, kalau kerak bumi, dia adalah bersifat perjau, adalah keras, ataupun nama lain adalah litosfera, terbahagi kepada sia dan sima. Ketebalan dia adalah antara 5 hingga 65. Kepentingan dia, habitat hidupan, sumber mineral membekalkan tanah untuk bercucuk tanam. Kalau mantel, ketumpatan dia ialah 3.0 hingga 3.7 gram per centimeter padu. Ketebalan dia ialah 2,900 km. Suhu dia antara 800 hingga 1,600. Semua ini sudah tercatat di sini. Cikgu harap ini dapat membantu. Nah, kita mesti ingatkan lapisan yang akan memisahkan mantel daripada kerak bumi, iaitu lapisan mohorovisis. Cikgu harap pelajar ingat tentang ejaan mohorovisis. Nah, lapisan yang memisahkan mantel daripada teras bumi, kita ada lapisan Gutenberg. Gutenberg. Nah, bencana alam yang ada kaitan dengan pergerakan arus perolakan yang berada di mantel ini menyebabkan berlakunya gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Nah, teras bumi pula kita juga terbagi kepada teras luar dan teras dalam. Teras bumi itu kita namakan juga dia sebagai barisfera. Nah, ia mempunyai ketebalan 3,480 km. Suhu dia suhu tinggi 3,000 hingga 5,000 darjah Celsius. Nah, ini adalah satu jadual yang mencatatkan ciri-ciri yang membezakan sia dengan sima dari segi ketebalan dia dalam unit kilometer. Sia ialah 30 hingga 50, sima 5 hingga 10. Nah, ketumpatan sia kurang tumpat, sima lebih tumpat. Kalau sia dia adalah 2.65 hingga 2.7. Kalau sima 2.8 sampai 3.1. Nah, letakkan dia sia adalah di bawah daratan. Kalau sima di bawah lautan. Jenis batuan utama sia adalah batuan granit. Bagi sima adalah batuan basalt. Kandungan mineral di sia ialah silika dengan aluminium. Kalau sima ialah silika, besi dengan magnesium. Now, kita ada pergerakan plat tektonik. Nah, plat tektonik pula terbahagi kepada dua, plat lautan dengan plat daratan. Kalau plat lautan kita ada plat Amerika Utara, plat Amerika Selatan, plat Eurasia, plat Afrika, plat Indo-Australia. Kalau plat lautan kita ada plat Pasifik ataupun plat Antartika. Nah, pergerakan plat ini kita akan bahagi kepada pertembungan. Pertembungan means that dua plat ini akan bertemu. Mereka bergerak ke arah yang sama. Pertembungan plat. Ataupun pencapahan means that berpisah. Mereka bergerak jauhan antara satu sama lain. Pemisahan plat, pencapahan plat. Nah, punca pergerakan dia adalah disebabkan oleh pergerakan arus perolakan yang berlaku di bahagian mantel bumi. Nah, kesan dia ialah berlakunya tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Nah, di bawah ini adalah satu jadual yang mencatatkan tentang bentuk muka bumi yang terbentuk akibat daripada pergerakan plat tektonik dia. Kalau pertumpungan plat seperti antara plat lautan dengan plat lautan, terbentuklah jurang lautan, akar pulau. Okay, kalau plat lautan dengan plat benua, terbentuklah jurang lautan dengan pancaran gunung lipat. Kalau plat benua dengan plat benua, terbentuklah pancaran gunung lipat. Nah, kalau pencapahan plat yang akan berlaku antara plat lautan dengan plat lautan, terbentuklah permatan tengah lautan. Kalau plat benua dengan plat benua, terbentuklah lurah gelinciran ataupun gunung bongkar. So, pelajar kalau boleh ingat sikit itu contoh-contoh, kerana contohnya mungkin kalau pelajar sebut tentang pancaran gunung lipat, bagilah contoh nama pancaran gunung lipat, bagilah pancaran seperti pancaran Himalaya, okay, yang senang diingati. Okay. Now, di sini ada bencana alam seperti tsunami. Apa itu tsunami? Okay, tsunami itu adalah ombak besar yang berlaku akibat getaran di dasar lautan. Contohnya berlaku di Aceh. Okay. Now, kesan dia nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, pemusnahan ekosistem, okay, pinggir pantai yang rendah ditenggelami air, okay, ataupun kemudahan sosial, mencecaskan ekonomi, kerosakan infrastruktur, kemudahan bangunan. Langkah pula, okay, kita mengatakan kempen kesedaran tentang kecemasan ini, membina tembok konkret, mengetahui tanda-tanda semula jadi sebelum ia berlaku, mengetahui amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, memasang dat di kawasan yang berisiko tinggi berlaku tsunami ataupun menanamkan pokok bakau sebagai jom penampan. Ini adalah tsunami. Nah, kalau gempa bumi, tengok gambar raja ini, okay, gempa bumi adalah getaran, okay, goncang getaran. Nah, contohnya berlaku di China, di Indonesia, di Jepun. Nah, punca dia pertumbuhan plat ataupun letusan gunung berapi. Nah, kesan dia sama juga, ramai nyawa terkorban, kerosakan harta benda, kemudahan sosial, mencecaskan ekonomi, merosakkan infrastruktur, kemusnahan bangunan, ataupun kejadian tsunami. Langkah pula mengatakan kempen kesedaran, memperketatkan kawalan pembinaan bangunan, menggunakan teknologi kalis gempa, meningkatkan teknologi mengesan gempa bumi, ataupun meningkatkan kepakaran pasukan penyelamat. Okay. Nah, ini yang letusan gunung berapi. Letusan ini kalau berlaku, okay, yang memang membawa banyak kesan kan, seperti mana ramai nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, pencemaran udara, air, tanah, kepupusan flora dan fauna, kemusnahan hutan, menghasilkan tanah subur untuk pertanian. Ini adalah bagus. Bencana sumber kuasa termal, geotermal, ini pun satu yang bagus. Menghasilkan pantang tarik yang sesuai menjadi tarikan pelancongan. Ini pun bagus juga kan. So, kita memang ada kesan yang tidak baik, ada kesan yang baik juga. Nah, apakah langkah untuk mengurangkan kesan ini? Mengatakan kempen kesedaran, memintakan penduduk ke kawasan yang lebih selamat. Okay, so kita teruskan dengan batuan. Nah, batuan itu ada 3 jenis, batuan igneous, batuan enapan dengan batuan metamorfosis. Batuan igneous itu terbagi kepada batuan igneous recahan dengan terobosan. Contohnya batuan seperti granit, gabbro, diorit, obsidian, pumice ataupun basalt. Cara dia pembentukan, pengecukan dan pemecahan, okay, magma dan lava. Nah, batuan enapan kita bagi kepada jenis kimia, jenis klasik dengan jenis organik. Okay, contohnya batu pasir, batu garam, gipsum, konglomerat, siang, batu kapur, batu aram. Nah, cara pembentukan dia ialah proses pemendapan dan pemanfaatan sebahan batuan. Nah, batuan metamorfosis kita terbagi kepada yang berjalur dengan tidak berjalur. Nah, di sini ada satu raja ataupun satu jadual yang menyatakan, menyenaraikan batuan asal batuan itu, and then selepas dia menjadi batuan metamorfosis, apakah nama batuan itu. Nah, semua ini berlaku disebabkan oleh 2 faktor, iaitu haba yang tinggi ataupun suhu yang tinggi dengan tekanan yang tinggi. So, pelajar diingatkan untuk tahu semua, okay, batuan asal dengan batuan metamorfosisnya. Okay. Nah, apakah kepentingan batuan sebagai bahan pembinaan? Bahan utama untuk membuat simen ataupun kapur, membuat kaca,
barang perhiasan ataupun membuat lantai. So, ini adalah kepentingan yang kita tahu tentang kepentingan batuan. Okay. Nah, lulu hawa kebagi kepada lulu hawa fizikal, kimia dengan biologi. Cikgu harap pelajar dapat tahu tentang definisi lulu hawa. Maksudnya, ialah proses pemecahan, perebutan, dan penguraian batuan di sesuatu tempat secara in situ oleh ejen-ejen lulu hawa. Apakah ejen lulu hawa itu seperti air, cahaya matahari, perubahan suhu, tindakan manusia, haiwan, tumbuhan. Okay. Nah, setiap lulu hawa itu dia ada tindakan dia sendiri kan. So, cikgu akan bincang dengan beberapa yang lebih popular di sini. Tengok, di sini adalah cara penyebaran batuan. Ada 3 jenis: pengelupasan, berbongkar ataupun penyebaran berbutir. 3 ini berlaku disebabkan oleh sebab yang berlainan. Satu itu pengelupasan yang berlaku pada batuan yang kita katakan lapisan luar itu terkelupas daripada bahagian batuan yang asal. Okay. Kalau batuan yang menyebar secara berbongkar itu selalunya berlaku pada batuan yang mempunyai rekahan segi 4. Nah, bagi penyebaran berbutir itu berlaku pada batuan yang mempunyai mineral seperti apa? Feldspar, kuartsit ataupun mika. Okay, ini adalah contoh-contoh penyebaran batuan. Nah, gambar raja ini adalah satu gambar raja gurun panas. Okay, tengok ada peta kan, peta dunia. Nah, ini adalah satu jenis lulu hawa fizikal. Okay, kenapa yang berlaku? Kerana julak suhu harian yang tinggi. Kerana langitnya tidak berawan. Okay, nah apakah ciri-ciri iklim di kawasan gurun? Okay, kita tahu. Okay, iklimnya memang panas dan kering kan, suhu tinggi, lebih kurang 32 darjah Celsius. Hujan dia kurang daripada 250 mm. Dan suhu waktu siang dia sangat tinggi, iaitu melebihi 45 darjah Celsius. Tapi waktu malam suhunya mungkin hanya 22 sahaja. Itulah sebabnya kita katakan julak suhu harian dia adalah tinggi. Okay, iaitu antara 17 hingga 23 darjah Celsius. Dan langit di kawasan gurun itu selalunya tidak berawan. Julak suhu harian dia adalah tinggi. Why? Kerana langitnya tidak berawan itu. Okay. Nah, hujan dia punya mungkin hanya akan turun 2 hingga 3 kali sahaja setahun. Nah, ini adalah di kawasan beriklim sejuk, okay, sejuk sederhana ataupun kawasan pegunungan. Di sini yang berlaku tindakan frost. Okay, ini adalah salah sejenis lulu hawa fizikal juga. Okay, tengok gambar raja dia, air memasuki rekahan waktu malam ataupun musim sejuk, air itu menjadi berpecah menjadi ais. Bila yang menjadi ais, isi batu sudah mengembangkan, jadi rekahan itu semakin membesar. Dan kalau suhunya tinggi semula, meningkat semula, ais itu akan mencair. Bila dia mencair, jadi dia akan melalui proses mengais semula. Jadi bila proses kita katakan mencair ataupun dia menjadi ais itu berterusan, berulang-ulang, jadi rekahan itu menjadi semakin besar. So, ini menyebabkan lulu hawa fizikal ini berlaku. Okay, batuan itu akan pecah. Nah, ini adalah satu gambar raja di kawasan Batu Kapur. Ini selalunya berkaitan dengan lulu hawa kimia, iaitu proses ialah proses pengkarbonan. Ini berlaku di kawasan beriklim tropika lembap yang mempunyai gua Batu Kapur ini. Nah, apakah iklim kawasan tropika lembap yang menggalakkan dia, iaitu kawasan ini beriklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Suhu dia kira-kira 27 darjah Celsius. Dan suhunya tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Julak suhu harian 0 hingga 10 saja. Julak suhu tahunan kurang daripada 2 darjah Celsius. Dan hujan dia banyak, iaitu melebihi 2000 mm. Contohnya gua yang ada di sini seperti Gua Nia di Sarawak ataupun Gua Tempurung di Perak. Nah, potensi di kawasan ini ialah potensi di kawasan pelancongan ataupun sumber mendapat sarang burung. Okay. Kesan penolakan di sini ialah pencemaran berlaku ataupun mencecahkan habitat fauna seperti habitat kepada kelawar. Okay. Langkah pemeliharaan menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, kempen kesedaran, dan kita juga mesti ingat tentang nama-nama bagi seperti stalaktit, stalagmit, tiang Batu Kapur.
Okay, ini adalah gambar ataupun kita soalan tanya tentang kawasan pemandangan khas. Okay, khas. Nah, sekarang kita bincang tentang gerakan jising. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi gerakan jising? Yaitu sama ada ia berlaku dengan cepat, lambat. Itu bergantung seperti kepada kecuraman cerung itu, berat bahan, kelembapan tanah, hujan lebat, kurang litupan tumbuhan, kegiatan manusia ataupun bencana alam. Okay. Nah, kita ada 4 jenis gerakan jising, yaitu kesutan tanah, gelansa, aliran lumpur, gelonsoran tanah ataupun tanah runtuh. Jadi kita akan bincang beberapa contoh yang lebih soalan yang selalu keluar seperti satu ini, tengok ini. Okay, semua orang tengok gambar raja ini. Okay, gambar raja ini akan menunjukkan apa? Tiang telefon ataupun tiang elektrik yang condong ataupun pagar yang condong. So ini adalah kesutan tanah yang berlaku di cerung lantai sahaja. Okay, apakah kesan kesutan ini? 2 kesan yang paling jelas, yaitu tiang telefon ataupun tiang elektrik menjadi condong, pagar menjadi condong. Proses ini memang sangat-sangat berlaku dengan sangat perlahan, tidak dapat dilihat dalam jangka masa yang singkat. Itu mesti ambil masa yang panjang baru kita dapat tengok kesan dia. Nah, ini adalah aliran lumpur. Okay, aliran lumpur ini berlaku bila hujan turun berturut-turut. Okay, kalau tempat itu tidak ada litupan tumbuh-tumbuhan di kawasan cerung, and then kegiatan pembalakan yang berlebihan. Nah, kegiatan ini dapat dikurangkan dengan apa? Mengurangkan kecuraman cerung, menanam rumput ataupun menanam semula tanaman. Nah, aliran lumpur ini apakah kesan dia? Ia juga akan mengorbankan nyawa. Okay, cikgu tidak sebut di sini, tapi pelajar sudah tahu kan? Kesan terjadinya ialah mengorbankan nyawa, menyebabkan kerosakan harta benda, ataupun yang juga merosakkan kawasan pertanian juga. Okay, aliran lumpur. Okay, nah ini adalah gelonsoran tanah ataupun tanah runtuh. Okay, tanah ini selalu kejadian ini berlaku secara tiba-tiba. Okay, nah punca dia kerana pembalakan ataupun penebangan hutan di lereng bukit, kegiatan membina di kawasan cerung, pemotongan jalan cerung untuk membina jalan, gempa bumi, letusan gunung berapi, ataupun pengkuarian yang melibatkan pemecahan batuan ataupun kerja penggorekan tanah, ataupun kurang litupan tumbuh-tumbuhan di lereng bukit. Nah, langkah mengatasi, kita dapat menjalankan usaha menanam semula, membina sistem peparitan yang lebih terancam, mengurangkan kesan pembinaan, kegiatan pembinaan di kawasan cerung, pengimenan cerung, means that kawasan cerung itu kita buat simen. Okay, kempen kesedaran alam sekitar, menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Nah, kesan kejadian tanah runtuh kita tahu kan, mengorbankan nyawa, kemusnahan harta benda, infrastruktur, jaringan pengangkutan terkendala, menjejaskan aktiviti manusia ataupun perubahan landscape. Okay, di sini kita akan tengok profil sungai. Sini sungai terbagi kepada 3 peringkat. Peringkat hulu ataupun peringkat muda, peringkat dewasa ataupun peringkat tengah, peringkat hilir ataupun peringkat tua. Nah, di peringkat hulu, selalunya di kawasan pegunungan ataupun kawasan yang tinggi, hakisan lebih dominan berlaku. Kalau di bahagian tengah, pengangkutan, okay, hakisan kurang tapi pengangkutan itu lebih dominan. And then di bahagian hilir pula, pemendapan itu lebih dominan. Okay, so akibat daripada tindakan sungai yang berlainan yang memang akan membentuk bentuk muka bumi yang berlainan. Cikgu harap pelajar dapat tahu contohnya di peringkat hulu kita akan terbentuk air terjun, jeran, lurah bentuk V semua ini. Okay, kalau di peringkat hilir seperti tasik selatan, likuan terbengkau, delta tertampak. So pelajar ingat tentang semua ini ya. Now kita teruskan dengan ini. Ini adalah air terjun. Tengok gambar raja ini, tengok susunan batuan keras lembut kan, secara mentata. Okay, satu layer demi satu layer kan. So bahagian batuan lembut itu akan lebih awal dihakis, lebih mudah terhakis. Sebab itu akan membentuk satu air terjun. Nah, apakah putih? Okay, apakah putih ini berlaku di peringkat hulu ataupun peringkat muda sungai? Kalau kita tanya tentang putih, menunjukkan dia di hulu sungai ataupun peringkat muda sungai, ialah
bentuk muka bumi di sini adalah tanah tinggi, sungai yang lurus, sungai yang sempit, aliran sungai yang deras. Nah, potensi di kawasan sini ialah destinasi pelancongan. Nah, apakah kesan penorokan di kawasan ini? Memang pencemaran berlaku, habitat flora dan fauna terjejas, perubahan landscape. Langkah memelihara dia, kita mengkuatkuasakan undang-undang alam sekitar, ataupun kita mengatakan kempen kesedaran kepentingan khazanah semula jadi ini. Nah, ini adalah pembentukan tasik ladang di P. Yang cikgu pulakan dengan warna kuning itu means that in future, pada satu masa depan, dia akan terbentuk satu tasik ladang di sini. Nah, peringkat sungai di sini ialah di bahagian hilir sungai ataupun peringkat tua. Tindakan utama di bahagian yang ditunjukkan Q itu adalah tindakan hakisan. R itu ialah pementapan. Bagaimana dia terbentuk? Ialah proses pementapan dan hakisan yang berterusan menyebabkan likuan sungai terpisah dari alur utama dan membentuk tasik ladang. Nah, apakah potensi di sini, di tasik ladang sini? Kita boleh jadikan dia destinasi pelancongan ataupun penternakan ikan ataupun aquaculture boleh juga. Kesan penorokan pencemaran air, habitat hidupan akuatik terjejas. Kalau pencemaran berlaku, memang habitat akuatik akan terjejas. Nah, langkah sama juga memelihara, iaitu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar dengan kempen kesedaran. Saya rasa gambar kedua itu sudah tunjukkan ada satu tasik ladang kan? Cuba tahu ini adalah tasik ladang. Nah, ini adalah delta. Delta terbentuk di mana? Peringkat hilir. Apakah putih di peringkat hilir? Bentuk muka bumi di sini adalah rebel rata dan pama. Sungai dia berliku-liku. Aliran sungai dia perlahan. Sungai sudah lebar. Nah, tindakan utama di sini adalah pementapan. Nah, bagaimana dia terbentuk? Itu adalah timbunan bahan mentah itu yang terdiri daripada kelotak lumpur lembung di muara sungai yang terlindung. Apakah faktor pembentukan delta? Aliran sungai yang perlahan, beban sungai yang banyak. Ataupun kamu boleh tulis muara sungai yang terlindung boleh juga. Nah, apakah potensi di sini? Tanah yang subur sesuai untuk penanaman padi, tapak perikanan, pusat pelancongan, pembinaan pelabuhan. Kesan penorokan sama juga pencemaran air, habitat hidupan akuatik terjejas. Langkah memelihara sama juga menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, kempen kesedaran tentang kepentingan bentuk muka bumi ini. Nah, di sini kita ada satu gambar raja sungai kan. Nah, apakah kepentingan sungai? Jalan air menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan pantai, sumber makanan, sumber protein seperti ikan udang, punca pendapatan bagi nelayan, habitat hidupan akuatik, menjana kuasa hidroelektrik, destinasi pelancongan ataupun kegiatan rekreasi. Nah, apakah aktiviti manusia mencecaskan dia seperti kilang yang mengalirkan sisa toksik ke dalam sungai, manusia membuang sampah sarap ke dalam sungai, pembalakan berlebihan menyebabkan pembentakan berlaku dan menyebabkan sungai semakin cetek. Penggunaan racun serangga ataupun baja kimia secara berlebihan dalam sektor pertanian juga. Nah, kesan dia, kesan penorokan sungai, pencemaran air, habitat hidupan akuatik terjejas, hasil penangkapan ikan itu merosot. Langkah mengatasi seperti yang kita sudah mention, menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar, ataupun kempen kesedaran mencintai sungai kita, boleh juga. Memerangkap sampah, memerangkap ejaan ada sedikit salah, memerangkap perangkap sampah, ini memastikan sampah itu tidak dialirkan ke sungai. Lawatan sumber air sungai, misalnya sebelum air itu disalurkan ke sungai, kita mesti jalankan lawatan dulu. Pendidikan alam sekitar seperti mata pelajaran geografi. Nah, ini pergi kepada ombak, tindakan ombak. Nah, P itu adalah teluk, Q itu adalah tanjung. Nah, apakah tindakan ombak utama di sini adalah hakisan ombak. Nah, kalau tengok di bahagian P ini teluk itu, apakah potensi dia? Kampung nelayan, pembinaan chalet, kawasan rekreasi ataupun pembinaan pelabuhan di sini. Kalau Q
kita jadikan dia destinasi pelancongan ataupun membina rumah api. Nah, gambar raja di sebelah kiri ini ada satu gambar raja tentang kuah laut, kepala laut, batu tungku sisa ada. So ingat nama-nama ini. And then gambar di sebelah kanan itu adalah lohong ombak ataupun globe. And then ada geo. So ini adalah satu proses yang berterusan. Bila hakikat ombak berlaku, ke atas kuah batu, ya kuah laut yang akan membentuk lubang ataupun lohong. Kita namakan dia seperti globe. Tapi bila hakikat itu berlaku secara berterusan, in future kuah ini pun dia akan runtuh menjadi satu serokan yang sempit. Kita namakan dia sebagai geo ataupun anak telur. So ini gambar raja. Cikgu harap pelajar dapat kenali bentuk muka bumi ini. Kita teruskan dengan ini. Ini adalah satu gambar raja di pantai. Soalan ini pernah keluar semasa SPM. Nah, ini adalah pantai. Tindakan ombak utama adalah pemendapan. Faktor yang mempengaruhi dia adalah tenaga ombak, bahan muatan, angin, ataupun orientasi pantai. Pelajar boleh tengok huraian isi di sini. And then apakah potensi dia pantai? Kita boleh jadikan kawasan rekreasi, menyederhanakan suhu, membina itu hotel ataupun chalet, tapak pelabuhan, sumber kayu bakar, pembinaan pertempatan nelayan. Pesan dia kalau kita meneroka kawasan ini secara berlebihan, pencemaran pantai, hutan paya bakar ditebang, mencecaskan habitat kepada hidupan di kawasan hutan paya bakar, perubahan landscape ataupun pemusnahan zon penambangan. Nah, apakah langkah-langkah pemeliharaan ataupun pemeliharaan kita dapat menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar, pendidikan alam sekitar, ataupun menanam semula pokok bakar, membina benteng, tembok dibina ataupun guni pasir disusun di pantai. Ini adalah langkah-langkah memelihara pantai. Now sekarang kita teruskan dengan piramid penduduk. Ini adalah satu piramid penduduk progresif kan. Ini yang berlaku di negara seperti mana? Malaysia, India, Pakistan, Indonesia, Filipina dengan Thailand. Nah, apakah bentuk piramid ini? Bentuknya kong, puncak yang tajam ataupun lurus, tapak yang lebar, cerung yang cekung. Kenapa bentuk kong? Kerana bilangan penduduk muda adalah ramai berbanding dengan orang tua kan. Puncak tajam means that itu orang tua yang sikit kerana kadar kematian yang tinggi ataupun jangka hayat yang rendah. Tapak yang lebar menunjukkan kadar kelahiran yang tinggi. So golongan muda yang banyak. And then cerung yang cekung means that tapak yang lebar dan semakin menirus ke atas. Ini adalah bentuk piramid progresif. Now, slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan pengiraan kadar pertumbuhan semula jadi. Bila kita sebut tentang kadar pertumbuhan semula jadi, kita hanya ambil kira kadar kelahiran minus kadar kematian. Kalau soalan tidak ada perkataan semula jadi, hanya tanya tentang kadar pertumbuhan semula, kadar pertumbuhan penduduk, memang kita ambil kira kadar kelahiran, kadar kematian dengan kadar migrasi bersih. So ini adalah perbezaan di antara kadar pertumbuhan penduduk semula jadi dengan kadar pertumbuhan penduduk. Now, apakah pola dia? Pola perubahan misalnya kalau kita bandingkan 2015 dengan 2018, kita kalau bandingkan kadar kelahiran dia, tengok 2015 2.90 and then 2018 yang menjadi 2.70 kan. So di sini ada penurunan dari segi kadar kan, kadar kelahiran. So apakah punca, apakah faktor menyebabkan dia? Pengamalan perancangan keluarga yang intensif untuk mengurangkan mengehakkan saiz keluarga, taraf hidup yang meningkat, kos hidup yang meningkat, kos pendidikan yang makin meningkat, ibu bapa yang bekerja yang tidak ada masa untuk menjaga anak, golongan wanita yang lambat berkahwin menyebabkan tahap kesuburan sudah menurunkan, and then wanita yang mementingkan kerjaya. Nah, apakah kesan kepada negara pada masa depan kalau kadar kelahiran itu semakin menurun? Satu,
jumlah penduduk akan berkurangan. 2, bekalan tenaga buruh, okay, akan mengalami masalah kekurangan. And then 3, pasaran tempatan menjadi kecil. Nah, apakah langkah untuk mengatasi ataupun langkah untuk meningkatkan kadar kelahiran? 1, galakkan kerajaan. 2, cuti bersalin, okay, iaitu selama 3 bulan. 3, kita ada pengamalan, okay, makanan seimbang di kalangan ibu yang mengandung. Make sure kadar kelahiran itu akan meningkat. Nah, untuk geografi tingkatan 5, okay, kita akan fokus kepada ini. Tengok, ini adalah cara mengira jumlah hujan bulanan. Kalau kita nak mengira jumlah hujan bulanan, mesti kita akan jumlahkan rekod hujan pada setiap hari untuk 1 bulan. Jumlahkan dia. Ini adalah jumlah hujan bulanan. Nah, apakah alat yang digunakan untuk mendapat bacaan hujan ini? Kita gunakan tolok hujan. Unit dia ialah milimeter. Yang diletakkan di mana? Di kawasan lapang yang jauh dari bangunan ataupun pokok. Nah, untuk mengira itu min suhu harian, kita akan jumlahkan bacaan suhu sepanjang hari selama 24 jam. Okay, kita dapatkan jumlah dia, and then pagi dengan 24. So, kita akan dapatkan min suhu harian. Nah, jumlah suhu harian kita akan dapatkan bacaan suhu yang paling tinggi minus dengan yang paling rendah. So, kita dapat jumlah. Jumlah means that beza di antara. Okay. Nah, alat untuk mendapat bacaan suhu ini adalah termometer. Unit dia adalah darjah Celsius ataupun darjah Fahrenheit. Nah, ini ialah min suhu tahunan. Kalau min suhu tahunan, kita akan dapatkan jumlah. Kita dapat min suhu setiap bulan itu untuk 12 bulan. Jumlahkan dia bagi dengan 12. Kita dapatkan min suhu tahunan. Nah, kalau kita nak dapatkan jumlah suhu tahunan, kita ambil kira, okay, bacaan suhu yang paling tinggi pada bulan tertentu minus dengan bacaan suhu yang paling rendah pada bulan tertentu. Okay, itu namanya jumlah suhu tahunan. Okay. Nah, di bawah ini ada satu gambar raja. Tengok, ini adalah satu kotak berwarna putih kan. Ini adalah satu alat pelindung Stevenson. Kegunaannya adalah untuk menyimpan termometer minimum dan maksimum. Nah, apakah kegunaan termometer minimum? Termometer minimum ini kita akan gunakan dia untuk dapat bacaan suhu yang paling rendah. And then kalau termometer maksimum, kita cuba dapatkan bacaan suhu yang tertinggi ataupun maksimum. Okay, ini adalah dua jenis termometer yang kita akan simpan dalam alat pelindung Stevenson yang merupakan satu kotak putih yang berwarna satu kotak kayu yang berwarna putih. Okay. Nah, tengok raja di atas ini adalah satu penunjuk arah angin, digunakan untuk menunjuk mata angin, arah mata angin kan. So, ia akan diletakkan di mana? Contohnya, ia mesti diletakkan di satu kawasan yang dapat udara bergerak dengan bebas. Okey. Nah, ia akan menunjukkan arah mata angin itu, arah angin itu tiup. Nah, kalau kita nak rekod arah itu, kita akan rekod di mana? Kita rekod di mawar angin. Tengok raja di sebelah bawah, mawar angin. Mawar angin ni kita akan rekodkan, tengok angka-angka. Okay, angka-angka. Contohnya di utara kita ada angka 9, 10, 17, 24, 25. Maksudnya 9 itu ialah pada bulan tertentu, 9 hari bulan, angin tiupan angin adalah dari arah utara. Okay, itulah maksudnya bagi angka itu. Nah, apakah maksud angka 3 di tengah-tengah itu? Maksud angka 3 di tengah-tengah itu menunjukkan jumlah hari utara tenang pada bulan itu. So, ada 3 hari utara tenang di bulan itu. Nah, berdasarkan raja ini, bolehkah kita predict ataupun angka ataupun kita teka apakah bulan yang mungkin merupakan rekod bagi bacaan arah mata angin ini? Nah, macam mana dapat jawapan dia? Kita jumlahkan bilangan hari untuk bulan itu. Kita jumlahkan dia di sini. Okay, kalau kita dapat angka 28 ataupun 29, ini memang adalah Februari. Kalau ada angka 30, dan kita tulis bulan-bulan yang mempunyai 30 hari. Ataupun kalau 31, kita tulis bulan-bulan yang ada jumlah hari 31 hari. Okay, ini adalah cara mendapat jawapan bagi bulan yang tertentu. Nah, ini adalah satu mawar angin. Nah, apakah arah tiupan angin lazim? Arah tiupan angin lazim maksudnya arah yang paling kerap berlaku. So, di sini adalah dari arah timur laut.
Nah, ini adalah satu anemometer. Anemometer ini digunakan untuk mengukur kelajuan angin, laju angin. Dia akan dipasang tinggi di kawasan lapang, and then unit bacaan dia adalah kilometer per jam ataupun knot. Okay. Nah, kelajuan angin ini akan digambarkan dengan menggunakan skala angin Beaufort. Tengok di bawah, kita hanya bagi contoh 3 bacaan skala saja, 0, 6 dengan 12. 0, tengok simbol dia, 2 itu bulatan itu adalah tanda yang utara tenang. Okay. Apakah putih dia? Iaitu asap, okay, naik tegak ke atas. Yang tengok akhir sekali itu barisan terbawah itu adalah, tengok dia adalah skala 12, okay. Kelajuan dia ialah lebih daripada 117. Ini menunjukkan ribut taufan. Okay. Now ini adalah satu jenis hujan ribut yang mungkin ada petir. Ini adalah ribut taufan. Okay. So ini adalah skala angin Beaufort. Pelajar mesti ingat semua simbol-simbol ini ya. Soalan memang mungkin dia bagi satu simbol and then tanya tentang dia. Okay. Mungkin dia tanya bagi simbol ini and then dia tanya apakah alat yang digunakan untuk mendapat bacaan ini. So ini adalah anemometer. Apakah unit dia? Kilometer per jam. Okay. So mesti hafal, okay, jadwal ini ya. Nah, ini adalah satu alat hygrometer untuk mengukur kelembapan udara. Barometer untuk mengukur apa? Tekanan udara. Okay. Cikgu hanya bagi tahu saja, tengok gambar raja ini saja. Nah, ini awan. Kalau kita tanya tentang awan, okay, pelajar mestilah tahu bagaimanakah awan itu terbentuk. Kita tahu bila itu air itu tersejat yang menjadi wap air kan. Wap air itu naik ke langit. Okay, bila dia naik ke satu paras, okay, ke paras yang cukup rendah suhu dia, okay, wap air itu dia akan terbeluak menjadi titisan-titisan air kecil. Jadi titisan-titisan air kecil itu dia akan bercantum membentuk awan. Okay, tahu kan ini? So ada banyak jenis awan di sini. Nah, kalau selalu dikaitkan dengan hujan yang lebat, okay, kita akan kaitkan dengan awan cumulonimbus. Okay, cumulonimbus. Tengok gambar raja dia, awan cumulonimbus. Memang dia punya rupa bentuk yang tidak sama dengan yang lain. Okay. Nah, ini adalah satu fenomena cuaca yang berkaitan dengan banjir. Apakah punca-punca banjir? Kita ada punca seperti sungai yang cetek, sempit, okay, hujan lebat yang berterusan, permukaan tanah berturap, okay, yang terlalu luas, okay, misalnya air tidak dapat diserap ke bawah, pembinaan dan pembangunan pusat yang tidak terancam, terutamanya kalau tidak ada sistem peparitan yang terancam. Okay, and then mungkin saluran ataupun longkang yang sempit ataupun tersumpat, ataupun kejadian air pasang perbani, misalnya air pasang yang paling tinggi itu, ataupun kekurangan kawasan tatahan di atas pokok-pokok. Ini adalah punca-punca banjir. Nah, apakah kesan dia? Nyawa manusia terancam, okay, kegiatan akuakultur mengalami kerugian, sistem pengangkutan terjejas. Kita tahu banyak jalan raya ditenggelami air kan, okay, kerosakan harta benda, infrastruktur rosak, kegiatan pertanian dan peternakan terjejas, ataupun kita ada mengakibatkan kegiatan harian terjejas. Kita mungkin tidak dapat pergi bekerja, pelajar tidak dapat pergi ke sekolah. Ini aktiviti harian terjejas. Penyakit bawah air seperti apa? Taum ataupun ciri-birit, ataupun berlakunya pencemaran air. Nah, apakah langkah untuk mengatasi? Contohnya kita menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, terutamanya kita mesti mengawal pembalakan hutan, okay, mentalangkan dasar sungai, okay, and then memperbaiki sistem saluran dalam pembaritan, ataupun mengadakan kempen kesedaran alam sekitar, terutamanya kempen yang menggalakkan kita rakyat jelata untuk menjaga hutan. Okay, and then kita juga membina terowong untuk mengalirkan air dengan kuantiti yang banyak dan cepat. Ini adalah banjir. Okay, kalau taufan, okay, kamu tahu taufan itu kelajuan angin adalah 200 km per jam sampai 300 km per jam. Negara yang pernah berlaku yang kita selalu dengar Taiwan, Jepun, Hong Kong, Amerika Syarikat. Nah, punca dia ialah disebabkan perbezaan tekanan udara. Okay, nah, apakah kesan ini kita mesti tahu? Okay, memang dia kegiatan ekonomi terjejas, kemusnahan harta benda, mengancam nyawa manusia,
kerosakan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan itu rosak. Okay. Tepi sungai pecah ataupun paras air laut meningkat menyebabkan banjir di kawasan yang rentan. Okay. Kalau banjir itu berlaku, kelas, kamu mesti tahu adalah membawa kesan yang banyak kepada manusia ataupun kerosakan harta benda. Nah, apakah langkah untuk mengatasi taufan atau mengurangkan kesan dia? Mewujudkan pelang amalan awal taufan. Okay. And then latihan persediaan menghadapi bencana alam ini. Okay. Pemantauan cuaca melalui satelit. Mewujudkan pusat pemindahan bangsa ataupun memintakan pendapatan penduduk dari kawasan bencana ke kawasan yang lebih selamat. Okay. Ini semua terdapat dalam buku. Now, ini adalah iklim khatulistiwa. Saya rasa cikgu tadi pernah sudah mention dalam soalan tentang pengkarbonan kuah batu kapur kan. Ciri-ciri kita sudah tahu. Now, berdasarkan peta yang ada di sini, apakah contoh negara kita tahu? Jangan tulis contoh yang pelajar sendiri tidak berapa kenal. Cuba tulis contoh negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Memang kita tahu semua ini adalah beriklim khatulistiwa. Okay. Nah, apa kegiatan ekonomi yang boleh dikaitkan dengan iklim? Contohnya kita dapat menanam pertanian, contohnya penanaman padi, kita dapat menanam getah, kelapa sawit. Okay. Pelancongan kita boleh galakkan eco pelancongan. Kenapa? Karena kita terdapat apa? Kita terdapat hutan khatulistiwa yang malah hijau sepanjang tahun. Kita ada pantai yang cantik yang ada pancaran matahari sepanjang tahun. And then kita ada boleh jalankan pembalakan di hutan hujan tropika. Okay, ini adalah iklim khatulistiwa. Now, di bawah sini kita akan tengok tentang fenomena cuaca seperti kesan rumah hijau. Okay, pelajar tahu kalau kesan rumah hijau berlaku means that the whole world, the seluruh dunia ini berlakunya peningkatan suhu. Kalau peningkatan suhu ini berlaku, okay, pelajar sudah tahu kan, mungkin ais yang ada di kutub utara itu akan menjadi cecair, kan? Mencair. Bila mencair, so apa yang akan berlaku? Bila yang mencair, kita tahu paras air laut meningkat. So apakah punca dia? Nah, apakah punca kesan rumah hijau? Tengok, satu, berlaku pembakaran terbuka ataupun pembakaran hutan. Dua, pelepasan asap dari kenderaan ataupun kilang. Tiga, pembakaran bahan api fosil secara berlebihan. Empat, pokok kurang. Okay. Lima, penggunaan petrol berpelumbung yang tinggi. Akhir sekali, penggunaan fluorokarbon. Tahu apa itu klorofluorokarbon? Ia berada dalam alat penghawa dingin ataupun peti sejuk. Nah, apakah kesan dia? Kenaikan aras air laut seperti yang saya mention tadi, pencairan ais di kawasan Arktik. Okay, ini akan menyebabkan negara di kawasan tanah rendah itu akan ditenggelami air. Okay, mungkin banyak pulau kecil akan ditenggelami air. Okay, and then pengeluaran hasil pertanian terjejas kerana perubahan suhu. Okay, mengganggu pembentukan hujan, kemarau di kawasan tertentu, and then menjejaskan ekosistem dalam rantaian makanan. Okay, ini adalah kesan dia. Nah, apakah langkah dia? Kita dapat mengurangkan penggunaan minyak petroleum ataupun arang batu, menggalakkan penggunaan gas asli, melarangkan pembakaran sampah secara terbuka, ataupun meningkatkan penggunaan tenaga solar kuasa hidroelektrik. Okay. Nah, jerebu, tengok gambar ini, tengok dia itu tidak jelas kan. Okay, so ini adalah jerebu. Okay. Nah, bila jerebu berlaku, ia selalu dikaitkan dengan apa? Pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil oleh kilang ataupun kenderaan, pembakaran terbuka, okay, seperti pembakaran sampah, okay, ataupun simpan pertanian. Nah, kesan dia, aktiviti harian terjejas. Okay, masih ingat? Okay, bila jerebu berlaku, kita tidak dapat pergi ke sekolah. Masih ingat? And then jadual penerbangan terganggu. Okay, yang dimasukkan di sini kapal terbang tidak boleh terbang. And then mengurangkan jarak penglihatan, sakit mata, sakit tekak, batuk ataupun sesak nafas, ataupun kegiatan ekonomi seperti pelancongan terjejas. Nah, langkah mengatasi menggunakan alat penapis asap di kilang, menggalakkan penggunaan kenderaan ataupun jentera elektrik seperti kita gunakan MRT, okay? Ataupun melarang pembakaran terbuka, mengawal pembakaran hutan. Ini adalah pulau haba. Kalau pulau haba berlaku means that suhu di
kawasan pusat pantai lebih tinggi daripada suhu di luar pantai. Nah, apakah punca dia? Sebabkan bangunan pencakar langit yang memerangkap haba dan menghalangnya daripada keluar ataupun hilang ke langit. Okay. Haba dari kilang ataupun dari penghawa dingin ataupun kekurangan tumbuh-tumbuhan untuk mengerat haba matahari ataupun permukaan peta yang luas. Okay. Nah, apakah kesan dia? Cost utility. Seperti elektrik kan, kalau kita hari panas kita semua buka elektrik, buka aircon, elektrik, kos elektrik meningkat. Okay, penduduk menjadi tidak selesa, panas kan, menjadi tidak selesa, mencecaskan kesihatan penduduk ataupun peningkatan suhu di kawasan pantai. Nah, apakah langkah mengatasi? Kita mewujudkan lebih kawasan hijau. Maksudnya di sini adalah kita menanam lebih banyak pokok-pokok di sekitar pantai. Okay, menggalakkan penggunaan kenderaan awam seperti bas, seperti MRT ataupun kita menggalakkan kongsi kereta. Tujuan utama di sini adalah kita nak mengurangkan bilangan kenderaan. And then kawasan perindustrian itu dipindah ke kawasan lebih jauh dari pantai. Okay, ini adalah Pulau Haba. Kelas, saya nak bagi tahu pelajar semua. Bezakan gambar raja Pulau Haba dengan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau itu berlaku secara global. Yang Pulau Haba ini berlaku di kawasan pantai. Okay, ingat ini ya. Nah, hujan asid ini adalah berkaitan dengan hujan itu yang bersifat asid. Kenapa? Punca dia penggunaan bahan api fosil seperti arang batu, okay, untuk menjana elektrik yang menyebabkan pembebasan sulfur dioksida, pembebasan asap kenderaan yang seperti gas monoksida, ataupun penggunaan baja kimia yang menyebabkan pembebasan gas nitrogen oksida, pelepasan asap dari aktiviti pembakaran terbuka yang membebaskan gas karbon dioksida dan gas metana. Jadi bila gas-gas ini dia terlarut dalam air hujan, jadi terbentuklah hujan asid. Nah, kalau hujan asid berlaku, apakah kesan dia? Satu, struktur bangunan, contohnya, okay, cat bangunan luntur, okay, ataupun kenderaan yang ada itu besi akan berkarat. Okay. Dua, aktiviti pertanian terjejas. Kenapa? Tanah menjadi berasid. Kalau tanah menjadi berasid, memang hasil pertanian itu pun akan berkurangan. Okay. Golongan berisiko seperti warga tua itu mudah mungkin terdedah kepada penyakit seperti penyakit kulit, gangguan pernafasan ataupun penyakit mata. Pencemaran air. Bila air hujan itu masuk ke dalam sungai, sungai itu air dia sudah mempunyai pH dia lebih berasid. So, ini akan menjejaskan hidupan akuatik. Nah, ini tengok gambar raja ini adalah jenis hutan khatulistiwa. Nah, ciri-ciri hutan ini ia terdiri daripada 4 lapisan. Okay. Malah hijau sepanjang tahun. Maksudnya ialah hutan ini tidak menggugurkan daun pada musim tertentu. Tidak berdirian tulen. Means that hutan ini bukan hanya terdiri daripada satu jenis pokok saja. Memang dia ada banyak spesies pokok. Berakar banil. Berdaun lebar, means that daun itu lebar, bukan seperti hutan konifer, daunnya berbentuk jarum, pokoknya tinggi. Nah, apakah kepentingan hutan? Okay. Mengerat karbon dioksida, membebaskan oksigen semasa fotosintesis, mencegah hakisan tanah. Kenapa? Akar itu akan mencengkam tanah dengan kuat. Habitat flora dan habitat fauna, kawasan tahan air itu, hutan ini bersifat sebagai satu span semula jadi yang besar yang akan mengerap air dan menyimpan di bawah, okay, tanah, membolehkan sumber makanan, membekalkan sumber makanan, iaitu membekalkan sumber makanan kepada hidupan liar, ataupun menyederhanakan suhu serta meningkatkan kualiti udara. Okay. So, ini adalah kepentingan. Memang ada kepentingan lain. Pelajar masih boleh tulis juga. Okay. Nah, apakah langkah pemeliharaan? Means that sebelum hutan ini dirosakkan, apakah langkah untuk menjaga dia? So, kita dapat menguatkan hutan simpanan, menguatkuasakan undang-undang alam sekitar seperti Akta Perhutanan Negara 1984. Okay. Mengawal aktiviti pembalakan dengan mengawal pembalakan. Okay. Contohnya mengehakkan lesen pembalakan. Okay. Memantau pembalakan halang. Contohnya melalui helikopter, melalui foto dari satelit. Okay. Mengatakan kempen kesedaran alam sekitar. Contohnya kita mengatakan kempen cintailah hutan kita. Ataupun menjalankan penerbangan terpilih. Means hanya pokok
yang sudah matang, yang mempunyai diameter yang besar, baru kita boleh mempalak. Itu adalah menjalankan penerbangan terpilih. Nah, apakah langkah pemulihan? Means that kalau hutan itu sudah dirosakkan, dijejaskan, apakah langkah untuk memulihkan dia? So, kita boleh penghutanan semula, menanam semula, ataupun kita menjalankan R&D, ataupun kita mewujudkan ladang hutan di mana kita akan menanam banyak spesies pokok yang cepat tumbuh, yang berkualiti. So, ini adalah langkah pemuliharaan. Nah, tumbuhan semula jadi ditujukan di sini ini adalah hutan conifer. Nah, hutan ini dia memang ada satu ciri yang sama dengan hutan khatulistiwa, satu saja, yaitu malah hijau. Yang lain itu ciri-ciri semua tidak sama. So, satu ciri yang sama di antara hutan pokok, hutan tirus ataupun hutan conifer dengan hutan khatulistiwa, satu saja ciri itu ialah malah hijau sepanjang tahun. Yang lain itu semua tidak sama. Nah, tengok ciri dia berbentuk cone, berdirian tulen, misalnya satu jenis pokok saja berdirian tulen. Pokoknya berbatang lurus, berkayu lembut, malah hijau. Ini sama dengan hutan khatulistiwa. Nah, daun dia kecil. Kalau khatulistiwa daun lebar kan, berbentuk jarum, berkulit tebal, bersalut liling untuk mengurangkan transpirasi semasa musim panas. Batang dan kulitnya tebal untuk melindunginya dalam keadaan sejuk semasa musim sejuk. Pokoknya berbentuk cone untuk mengelakkan salji daripada berkumpul di atas. Dan akarnya tidak menular jauh menyebabkan dia dapat tumbuh di kawasan tanah nipis. Ini adalah ciri hutan conifer. So, iklim sesuai ialah iklim sejuk sederhana kebenauan jenis Siberia. Nah, tengok sini gambar raja. Ini adalah gambar raja bagi sumber tenaga. Sumber tenaga semua ini adalah sumber yang boleh dibaharui. Contohnya ialah seperti tenaga solar, tenaga angin, tenaga ombak, ataupun tenaga kuasa hidroelektrik. So, kalau soalan tanya, wajarkah sumber ini dikembangkan secara besar-besaran untuk menjana kuasa? Memang pelajar ada kebebasan untuk tulis wajar ataupun tidak wajar. Tapi kalau jawapan dia wajar, pelajar boleh bagi sebab seperti dia adalah sumber yang boleh dibaharui, sumber yang mesra alam, yang tidak akan menyebabkan pencemaran. Sumber ini tidak kerana dia boleh dibaharui, so tidak ada masalah kehabisan, boleh digunakan secara berterusan. Now, kalau dia tanya, adakah Malaysia sesuai? Sesuai. Kenapa? Kerana Malaysia mempunyai teknologi yang tinggi. Kerana Malaysia mempunyai galakan kerajaan. Kita mempunyai pasaran yang tinggi, permintaan yang tinggi daripada bilangan penduduk yang makin meningkat. Ini adalah contoh jawapan. Kalau dia tanya, adakah Malaysia sesuai memperkembangkan sumber kuasa ini sebagai satu sumber untuk menjana kuasa? Menjana kuasa secara besar-besaran. Memang kita katakan sesuai. Kenapa? Kerana kita ada tahap teknologi yang tinggi. 2, tahap kita ada galakan dari kerajaan. 3, kerana kita ada permintaan yang tinggi daripada penduduk tempatan yang makin meningkat. Ingat tak? Nah, kalau tanya tentang pembinaan empangan kuasa hidroelektrik. Nah, tengok ini, apakah kesan dia kepada alam sekitar? Nah, dia ada gangguan ekosistem kerana banyak spesies aqua hidupan akuatik itu akan terjejas. And then kepupusan hidupan liar kerana habitat dia telah terjejas. Bila empangan dibina, kawasan hutan yang luas akan ditenggelami air. Jadi habitat flora akan terjejas. And then kejadian tanah runtuh, kepupusan spesies flora yang berharga, ataupun kawasan hutan yang luas ditenggelami air. So, ini adalah satu kesan negatif akibat pembinaan empangan hidroelektrik. Nah, bahagian yang terakhir sekali adalah tanya tentang kegiatan ekonomi. Kalau kita tanya tentang kegiatan ekonomi, kita ada sektor pembuatan, sektor pelancongan, pertanian, pelombongan, pembinaan, semua ini. Nah, apakah kepentingan semua ini? Secara umum kita katakan dia mewujudkan peluang pekerjaan.
Okay, bagilah contoh-contoh pekerjaan yang berkaitan. Okay, memajukan jaringan pembangunan seperti kita ada pembinaan banyak jalan raya, okay, untuk menghubungkan contohnya pelabuhan dengan kilang ataupun kita hubungkan kilang dengan pasaran. Kita ada meningkatkan pendapatan negara bila kita ekspor hasil dia ke luar negara, menggalakkan R&D. Okay. Nah, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor ini? So, kita ada galakkan kerajaan seperti dasar pengecualian cukai. Bagilah contoh-contoh. 2. Permintaan yang tinggi dari pasaran tempatan. Contohnya kerana kita mempunyai penduduk yang makin meningkatkan. So, permintaan yang makin meningkat. Permintaan dari luar negara, okay, misalnya kita ekspor yang keluar itu makin meningkat. And then bekalan tenaga buruh yang mencukupi. Kita ada bekalan tenaga buruh yang mahir ataupun kurang mahir, okay. And then kita ada pelaburan dari tempatan ataupun asing. So, misalnya kita ada modal yang mencukupi. So, ini adalah faktor-faktor mempengaruhi perkembangan dia. Nah, apakah kesan kepada alam sekitar? Okay. Contohnya, kita mungkin berlakunya perubahan landscape, okay, ataupun keluasan hutan berkurangan, ataupun terjejasnya habitat flora. Kenapa terjejasnya habitat flora dan fauna? Kerana bila hutan itu ditebang, memang itu habitat flora dan fauna itu akan terjejas. Okay, and then kita ada pencemaran alam sekitar. Contohnya, cikgu bagi contoh, nah seperti contohnya sektor pembuatan. Kalau sektor pembuatan itu semakin maju, kita tahu kilang semakin banyak kan. Kalau kilang semakin banyak, okay, kita tahu ada beberapa kesan dia. Contohnya, hutan mungkin semakin berkurang, bukan mungkin, hutan akan berkurang kerana kita akan menebang banyak kawasan hutan itu untuk dijadikan tapak pembinaan kilang. Nah, bila ini berlaku, memang perubahan landscape berlaku kan. And then kawasan hutan menjadi makin berkurangan. And then habitat flora dan fauna akan terjejas. That's why kita katakan menjejaskan habitat flora dan fauna. Okay. Pencemaran alam sekitar. Contohnya, saya bagi contohnya, kalau sektor pembuatan itu semakin maju, pencemaran udara meningkat, pencemaran air meningkat. Okay. Kalau itu kita gunakan baja kimia ataupun racun serangga secara berlebihan dalam sektor pertanian, ia juga menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air. Okay. Nah, hakisan tanah berlaku. Kenapa hakisan tanah berlaku? Kerana bila kita menebang pokok, means that kita akan kurang akar pokok untuk mencengkam tanah dengan kuat. Jadi, hakisan tanah mungkin berlaku. Nah, mungkin juga ada kesan lain yang cikgu tidak mention di sini seperti peningkatan suhu. Kalau pencemaran udara meningkat, means that suhu di kawasan sekitar juga akan semakin meningkat. Okay. Mungkin kita katakan menjejaskan hidupan akuatik juga. Contohnya, bila pelombongan berlaku. Okay. Bila kita ada itu pembocoran, okay, kebocoran berlaku, so minyak itu akan mencemarkan kawasan air laut ataupun sungai. Contohnya kalau pencemaran di kawasan laut, okay, dari lompong petroleum. So, habitat seperti habitat hidupan akuatik, okay, akan terjejas. Jadi, apa yang berlaku seterusnya ialah ikan itu semakin berkurangan. Okay. So, ada banyak lagi kesan yang pelajar boleh tulis. Okay. So, pelajar tulislah kesan itu yang bersesuaian dengan sektor ekonomi tertentu. Nah, apakah langkah untuk mengatasi? Okay, contohnya, kita dapat menguatkuasakan undang-undang alam sekitar seperti Akta Alam Sekitar 1974. Okay, kita memberi hukuman, memberi denda ataupun kita memberi hukuman penjara. Okay, and then kita mengatakan kempen kesedaran alam sekitar. Contohnya, kalau pembalakan berlaku, kita memberilah kempen seperti apa? Kempen mencintai hutan kita. Contohnya. Okay, ataupun kempen mencintai sungai kita kalau pencemaran air berlaku. And then kita menjalankan R&D. Contohnya R&D yang macam mana? Contohnya kalau kita katakan tentang contohnya pembalakan, kita cuba bagilah R&D yang dapat menghasilkan spesies pokok yang cepat tumbuh, okay, yang lebih tahan penyakit. Contohnya. Okay, ini adalah R&D. And then penanaman semula hutan. Misalnya di kawasan yang ditebang itu
pokok hutan yang ditebang ataupun kawasan yang sudah diterangkan itu, kita cuba tanam dengan pokok-pokok untuk mengurangkan masalah kehakisan berlaku. So, pelajar, actually untuk soalan kegiatan pertanian, dia ada banyak sektor pertanian. Jadi, cikgu di sini hanya mention secara umum sahaja. Okay. Jadi semasa menjawab soalan sektor pertanian ini, cuba kaitkan isi-isi dia dengan sektor yang berkaitan. Okay. Dengan sektor-sektor yang berkaitan. Okay. Terutamanya, contohnya kalau pertanian, kita tahu pertanian mengakibatkan banyak masalah kan. Apakah cara untuk mengatasi dia? Contohnya, kita dapat menjalankan pertanian, contohnya menggunakan baja organik untuk menggantikan baja kimia, contohnya, okey. Ataupun kita mungkin katakan kita boleh bertanam itu secara run, mesti kita jangan menanam di suatu tanah itu berturut-turut, kita bagi dia rehat sikit, okey. Contoh ataupun pembajakan mengikut kontur. Ini adalah berkaitan dengan pertanian. Kalau perikanan, contohnya kita mesti memastikan ikan yang cukup saiz besar itu baru kita tanam. So, mata kita katakan net itu mestilah sesuai. Jangan terlalu kecil sehingga anak-anak ikan itu ditangkap. Okay. Kita mesti jalankan langkah pemeliharaan seperti mewatarkan taman laut, contohnya. Okay. Kalau hutan, kita katakan mewatarkan hutan simpanan. So, semua ini adalah kita depends kepada apakah jenis sektor ekonomi itu. Okay. So, pelajar sekalian, saya rasa kita kalau boleh, kita cuba baca sekaligus semua topik itu, and then cuba fokus kepada bahagian tertentu yang akan soalan yang selalunya dijadikan soalan struktur semasa kita menjawab soalan kertas 2. Cikgu harap nota-nota yang ringkas sedemikian ini dapat menyediakan pelajar ataupun membuat persediaan yang lebih mantap untuk menghadapi SPM tahun 2021. Sekian saja saya rasa untuk perkongsian nota ini. Cikgu harap all the best kepada semua pelajar geografi yang akan menduduki SPM tahun 2021. Cikgu harap pelajar semua mesti hafal nama-nama ejaan dengan betul-betul, and then bagilah contoh-contoh yang berkaitan. Ingat tentang contoh-contoh yang berkaitan. Sekian, terima kasih.